3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad, BA 24110484. Saya akan menerangkan tentang perjanjian-perjanjian penting yang membentuk integrasi kesatuan Eropa dari tahun 1994 hingga 2024. Secara umumnya, perkembangan kesatuan Eropa atau EU bukan berlaku secara kebetulan, tetapi dibentuk melalui beberapa perjanjian utama yang mengukuhkan kerjasama politik, ekonomi, dan undang-undang antara negara anggota. Perjanjian pertama ialah Perjanjian Maastricht. Walaupun ditandatangani pada tahun 1992, tapi dia berkuat kuasa pada tahun 1993. Kesan perjanjian ini ialah dia membentuk landscape modern bermula daripada tahun 1994. Perjanjian ini menubuhkan kesatuan Eropa secara rasmi, memperkenalkan struktur tiga tiang yang meliputi kerjasama ekonomi, dasar luar dan keselamatan, serta kerjasama kehakiman dan hal ehwal dalam negeri. Selain itu, Maastricht menjadi asas kepada pembentukan mata wang euro dan memperkenalkan konsep kewarganegaraan Eropa yang membolehkan rakyat EU bergerak, menetap dan mengundi di negara anggota lain. Seterusnya ialah Perjanjian Amsterdam dan Perjanjian Nice. Kedua-dua perjanjian ini diwujudkan sebagai persediaan kepada kemasukan negara-negara Eropa Timur selepas kejatuhan tirai besi. Perjanjian Amsterdam memberi penekanan kepada kebebasan bergerak melalui perjanjian Schengen, memperkukuh hak pekerja dan menggalakkan kesetaraan gender. Manakala perjanjian Nice menstrukturkan semula sistem pengundian dan pentadbiran EU supaya proses membuat keputusan kekal berkesan apabila bilangan negara anggota semakin meningkat. Seterusnya, perjanjian yang paling penting adalah Perjanjian Lisbon. Perjanjian ini berkuat kuasa pada tahun 2009 dan menjadi asas kepada struktur institusi EU sehingga hari ini. Lisbon menghapuskan sistem tiga tiang Maastricht, memberikan EU satu personality undang-undang di peringkat antarabangsa, mewujudkan jawatan Presiden Majelis Eropa, serta wakil tinggi bagi hal ehwal luar negeri. Di samping itu, perjanjian ini memperluaskan penggunaan sistem Qualified Majority Voting atau QMV bagi mempercepatkan proses membuat keputusan dan mengiktiraf piagam hak asasi kesatuan Eropa sebagai undang-undang yang mengikat. Akhir sekali ialah perkembangan selepas perjanjian Lisbon, yaitu dari tahun 2010 hingga 2024. Walaupun tiada lagi perjanjian besar diwujudkan, EU terus memperkukuh integrasi melalui beberapa mekanisme baru bagi menghadapi pelbagai krisis. Antaranya ialah Fiscal Compact pada tahun 2012 bagi menangani krisis hutang zon euro, Perjanjian pengeluaran United Kingdom UK pada tahun 2020 selepas Brexit, serta Next Generation EU dan Recovery and Resilience Facility pada tahun 2021 untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada 2024, EU memperkenalkan pakatan baru mengenai migrasi dan suaka bagi memperbaharui sistem pengurusan pelarian melalui prinsip perkongsian tanggung jawab antara negara anggota. Kesimpulannya, setiap perjanjian memainkan peranan yang berbeza tetapi saling melengkapi. Maastricht membentuk asas kepada kesatuan Eropa. Amsterdam dan Nice menyediakan EU untuk pembesaran keanggotaan. Lisbon membentuk struktur institusi moden, manakala pelbagai mekanisme selepas 2010 membuktikan bahawa sistem perundangan EU terus berkembang bagi menghadapi cabaran semasa dan memastikan kestabilan kesatuan Eropa. Sekian dan terima kasih.